Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Maran bin Muhammad Fuzil. Nombor metrik 270451. Dan hari ini saya akan membentangkan tentang tajuk kajian saya, iaitu kesan pandemik COVID-19 terhadap peniaga kecil di Alustar Kedah. Peniaga kecil merupakan salah satu penyumbang kepada ekonomi Malaysia. Namun, terdapat pelbagai definisi yang berbeza untuk menentukan peniaga kecil dalam bilangan pekerja, pendapatan kasar dan lain-lain. Kerajaan Malaysia telah mengiktiraf peniaga kecil sebagai salah satu komponen dalam Perusahaan Industri Kecil dan Sederhana, iaitu IKS, supaya tiada keliruan. IKS ditakrifkan sebagai firma dengan 100 hingga 1000 pekerja. Prestasi pertumbuhan ekonomi unit IKS meningkat pada kadar peningkatan yang pesat dan stabil. Kebelakangan ini, IKS telah banyak membantu sektor-sektor yang lain di Malaysia dalam memacu ekonomi negara, terutamanya di Alustar Kedah. IKS kini merupakan penyumbang yang paling penting pada pertumbuhan ekonomi dalam sesebuah kawasan. Hal ini kerana IKS mempunyai keupayaan yang menyumbang kepada penumbuhan prospek pekerjaan baru. Ekonomi Malaysia yang disumbangkan oleh IKS terutamanya daripada peniaga kecil, yang merangkumi 98.5% daripada keluaran dalam negara kasar, iaitu KDNK negara. Belakang kajian, wabak COVID-19 telah menyebabkan kemerosotan dan cabaran kerjaya yang ketara majoriti kepada IKS di semenanjung Malaysia. Dalam usaha memerangi wabak COVID-19, Kerajaan Malaysia mengeluarkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di seluruh negara. Bagi menyekat penularan wabak yang ada di Malaysia, justru ini merupakan punca utama kemerosotan ekonomi di Malaysia, terutamanya di Alustar Kedah. Hanya beberapa aktiviti ekonomi yang tidak mengalami kesan buruk pada masa ini, sebagai contoh perkhidmatan penghantaran, perkhidmatan komunikasi dan perniagaan khusus lain. Seterusnya, ia mempunyai pengaruh besar terhadap ekonomi global yang menyebabkan kebanyakan ekonomi di negara mengambil masa yang lama untuk pulih dari kesan pandemik ini. Pada suku kedua 2020, KDNK berkurangan sebanyak 17.1%. Penurunan KDNK berlaku pada masa yang sama dengan peningkatan pengangguran dalam kelompok masyarakat di Alustar Kedah. Penunjukan ketara pada kawasan Alustar yang bergelut dengan cabaran sosioekonomi seperti kemiskinan dan lambakan pengangguran ini telah memberi kesan yang negatif pada negara. Penyebaran wabak yang berlaku, IKS pastinya akan turut terkesan akibat berbahaya COVID-19, sehingga menyebabkan orang awam yang kurang berkemampuan terutamanya mengalami pelbagai masalah. Penyataan masalah. Pandemik COVID-19 bermula sebagai kes jangkitan pernafasan Cina pada akhir tahun 2019 dan menjadi cabaran global bagi semua ekonomi, termasuk Malaysia. Jumlah kes COVID-19 di Malaysia meningkat secara berterusan dan tindakan pencegahan COVID-19 seperti Perintah Kawalan Pergerakan telah memberi kesan negatif pada Perusahaan Kecil dan Sederhana IKS. Kemelesatan ekonomi Malaysia akibat pandemik COVID-19 telah menjadikan keadaan ini lebih terdesak. Salah satu impaknya ialah IKS akan berhenti operasi. Ini akan menyebabkan kemelesatan ekonomi tempatan dan kemudian kemelesatan ekonomi Malaysia. Seterusnya, kadar pengangguran akan meningkat secara serentak meskipun segelintir IKS yang telah tutup masih boleh bertahan sebentar dengan wang simpanan mereka. Tetapi dalam jangka masa panjang, kemiskinan ini akan menjadi masalah krisis bagi negeri dan negara. Justru, inilah tujuan kajian ini dijalankan. Hasil kajian ini akan menunjukkan beberapa cadangan yang dapat mengurangkan kesan COVID-19 terhadap IKS di Malaysia. Persoalan kajian. Kajian ini direka untuk menyiasat hubungan antara kesan COVID-19 terhadap IKS di Alustar Kedah. Oleh itu, pengkaji telah mengemukakan hipotesis jika kesan COVID-19 adalah besar, maka IKS lebih terjejas dan sebaliknya. Untuk menyiasat hipotesis ini, 3 persoalan kajian telah dipersoalkan, iaitu berapakah bilangan IKS di Alustar Kedah, apakah kesan pandemik COVID-19 terhadap IKS di Alustar Kedah, bagaimanakah cara untuk mengatasi kesan pandemik COVID-19 terhadap IKS di Alustar Kedah. Objektif kajian. Objektif utama penyelidikan ini adalah untuk mengkaji kesan pandemik COVID-19 terhadap IKS di Alustar Kedah. Pertama sekali, pengkaji akan mengenal pasti bilangan. Pengkaji akan mengenal pasti profil demografi peniaga IKS di Alustar Kedah. Seterusnya, pengkaji kemudiannya akan membincangkan
kesan COVID-19 terhadap IKS di Alor Kedah. Akhirnya, pekaji akan mengenal pasti dan memberikan beberapa cadangan yang mengurangkan kesan COVID-19 terhadap IKS di Alor Kedah. Kepentingan kajian. Kajian ini dilakukan untuk usaha untuk mengurangkan kesan COVID-19 dan pada masa yang sama untuk meningkatkan KDNK negara. Antara kepentingan kajian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman mengenai kaitan sosioekonomi IKS, seterusnya mendapat cadangan untuk mengurangkan kesan pandemik COVID-19 dan untuk menurunkan kadar kemiskinan di kawasan setempat. Bab 2. Sorotan karya. Pertama sekali, karya ini untuk memberi penerangan yang lebih mendalam berkenaan kajian lepas. Sorotan karya juga, kajian lepas yang berkenaan IKS akan diterangkan dengan lebih lanjut. Kesinambungan idea dan pendapat oleh kajian asal akan dapat membantu bagi menyempurnakan kajian ini. Konsep kajian. COVID-19 menular di Malaysia dengan pengesanan awal pada Januari 2020. Seterusnya, kerajaan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada 18 Mac 2020. Seterusnya, ia memberi kesan kepada masyarakat terutamanya golongan IKS. COVID-19 telah memberi impak yang besar kepada sistem politik, ekonomi dan sosial negara. Oleh itu, ianya menyebabkan banyak syarikat tidak dapat menampung kos kerugian akibat daripada penutupan perniagaan dan ekonomi. Model kajian. Model kajian. Terdapat 3 model kajian dalam kajian ini. Yang pertama iaitu sosiologi sastera. Sosiologi sastera bertujuan untuk menjelaskan segala perihal yang berkaitan dengan masyarakat dalam karya-karya kesusasteraan. Cerpen Kuncitara akan diteliti sebagai dokumen sosial agar analisis tekstual dapat dilakukan secara mendalam. Data-data yang ada dalam cerpen Kuncitara akan dikeluarkan agar pembincangan dapat dilakukan. Yang kedua, keboleh-dapatan kerja. Model Suruhanjaya pencapaian kemahiran berkeperluan. Model Secretary Commission on Achieving Necessary Skills atau model SCANS yang dibangunkan pada tahun 1991 telah mendokumentkan kemahiran yang diperlukan dalam alam pekerjaan. Kemahiran ini digelar sebagai Workplace Know-how yang terdiri daripada 2 bahagian iaitu kompetensi di tempat kerja dan kemahiran teras. Kompetensi di tempat kerja terbahagi kepada 5 elemen iaitu sumber kemahiran interpersonal, maklumat, sistem dan teknologi. Manakala kemahiran teras terbahagi kepada 3 elemen iaitu kemahiran asas, kemahiran berfikir dan kualiti personal. Oleh itu, dalam membincangkan masalah pengangguran di Malaysia, gabungan jalin model SCANS dan EVT amat relevan dalam membantu individu yang berhadapan dengan isu pengangguran. Seterusnya, aset kekayaan. Aset adalah ketahanan sumber yang dianggap sebagai kekuatan utama kepada aspek ketahanan. Perspektif ini menggambarkan bahawa IKS yang kekurangan sumber kekayaan dari aspek bahan mentah aliran wang tunai yang baik akan menghadapi kesukaran untuk bertahan dalam perniagaan. Oleh itu, aset ketahanan ini merupakan daya tahan yang sangat penting dalam menghadapi krisis yang akan berlaku dalam perniagaan. Kajian lepas. Impak Perintah Kawalan Pergerakan terhadap golongan miskin. Analisis cerpen Kuncitara daripada Hamid tahun 2021. Cerpen ini mengkaji impak PKP terhadap golongan miskin. Seterusnya, dianalisis secara tekstual dengan berpandukan konsep sosiologi sastera. Dan terdapat 6 tema isu permasalahan yang membelenggu golongan miskin ketika PKP iaitu ketidakstabilan emosi, tekanan hidup, keganasan tingkah laku, masalah sosial, ancaman kesihatan dan pengingkaran norma. Pengangguran dalam kalangan tenaga kerja semasa wabak COVID-19 daripada Aziz pada tahun 2020. Menggunakan metod kajian perpustakaan dengan meninjau sorotan kajian bagi mengenal pasti impak COVID-19. Seterusnya, perbincangan utama tertumpu kepada penerokaan faktor yang mempengaruhi keboleh dapatan kerja semasa COVID-19.
Akhir sekali, cabaran dan kelangsungan pengusaha makanan kecil dalam pandemik COVID-19 daripada Rima Abdul Rahman pada tahun 2021. Menggunakan kaedah deskriptif dan inferensi menerusi frekuensi skor min purata dan P kuasa 2. Cabaran dan kelangsungan untuk pengusaha makanan kecil dapat dikenal pasti. Dapat membantu pihak berkuasa mengetahui apakah bantuan yang sesuai bagi pengusaha ini. Perbezaan kajian terdahulu. Perbezaan kajian penyelidikan berbanding dengan kajian yang lepas ialah kajian ini lebih memfokuskan tentang kesan pandemik COVID-19 terhadap peniaga kecil di Alustar Kedah. Skop kajian ini lebih menumpu kepada kesan, kos dan beban sara hidup secara menyeluruh, manakala kajian lepas lebih tertumpu kepada kesan terhadap kawalan pergerakan dan tenaga kerja. Bab 3. Metodologi kajian. Dalam bahagian metodologi kajian, pekaji akan menerangkan dengan lebih terperinci tentang kajian yang dijalankan. Penerangan merangkumi hipotesis dan teknik kajian, sumber data, kaedah pengumpulan dan kaedah menganalisis maklumat dan data. Bab ini juga akan menerangkan skop kajian yang merangkumi penyelidikan sasaran yang terlibat dalam kajian ini. Metodologi merupakan satu penyelidikan atau teknik khusus digunakan dalam proses penyelidikan untuk mengorganisasi, mengumpul dan menilai data. Metodologi juga merujuk kepada instrumen yang digunakan untuk mengumpul maklumat yang sesuai dalam kajian penyelidikan tertentu. Metodologi kajian dapat menjadikan kajian yang dilakukan lebih teratur dan sistematik serta terarah dalam mencapai objektif kajian. Oleh itu, bahagian ini membincangkan reka bentuk kajian, teknik kajian, instrumen kajian, sampel kajian dan proses menganalisis data bagi menjawab persoalan kajian yang dikemukakan. Teknik kajian. Teknik kajian merupakan istilah yang akan digunakan bagi mengumpul data. Teknik kajian juga merujuk kepada cara penggunaan strategi yang pelbagai dalam proses pengumpulan data bagi mencapai kesahan serta kebolehpercayaan pada tahap yang tinggi. Kaedah teknik kajian yang akan digunakan adalah seperti soal selidik tertutup. Soal selidik tertutup dipilih kerana ia sesuai dalam pengumpulan data bagi mengesan status dan peningkatan individu atau organisasi. Seterusnya, instrumen kajian. Instrumen kajian merupakan alat yang digunakan untuk mengumpul data diperlukan bagi menjawab soalan kajian yang telah ditetapkan. Instrumen kajian merujuk kepada alat-alat yang digunakan oleh pengkaji bagi mendapat, mengukur dan menganalisis data serta setiap instrumen mempunyai kerja masing-masing. Instrumen kajian diperlukan untuk mendalami konsep seperti sikap, persepsi, latar belakang dan pelbagai sumber dalam bentuk primer atau sekunder. Dalam kajian ini, instrumen yang akan digunakan untuk mendapatkan data adalah menggunakan borang soal selidik, borang temu bual dan kaedah rujukan. Pertama sekali, borang soal selidik. Borang soal selidik yang disediakan adalah berdasarkan kepada objektif kajian, iaitu mengenal pasti bilangan IKS di Alustar Kedah. Borang soal selidik akan merangkumi kepada beberapa bahagian yang menyentuh dengan data demografi responden, mengenal pasti kesan pandemik COVID-19 terhadap IKS di Alustar Kedah, serta cadangan pengurangan kesan pandemik COVID-19 kepada IKS di Alustar Kedah. Yang kedua, temu bual. Dalam kaedah temu bual, para pekaji akan menemu bual dengan 5 orang wakil IKS di Alustar Kedah. Kaedah temu bual akan dilakukan dalam talian dengan mengikuti beberapa soalan yang akan dikemukakan sejurus dengan objektif kajian. Pekaji akan memilih responden secara rawak dalam kalangan IKS di Alustar Kedah dengan mendapat maklumat seperti email dan nombor kontak untuk memudahkan perhubungan antara pekaji dengan responden. Akhir sekali, kaedah rujukan. Kaedah rujukan akan digunakan untuk melengkapkan kajian. Pekaji akan mendapat pelbagai sumber seperti buku, kamus, blog dan Pekaji akan mendapat pelbagai sumber seperti buku, kamus, blog dan sumber internet. Bahan ini dapat membantu pekaji dalam menyiapkan kajian ini. Skop kajian. Skop kajian berikut menjelaskan tentang kajian yang dikaji seperti kawasan kajian dan sasaran kajian.
Kawasan kajian yang dipilih oleh pekaji adalah Alor Kedah sebagai lokasi yang menjalankan kajian. Hanya memfokuskan kajian ke atas beberapa penegar. Ianya memudahkan penyelidik untuk mengumpul maklumat dan data. Dan juga, ianya juga menjimatkan kos dan masa kerana penyelidik hanya menjalankan kajian di atas talian serta berhampiran tempat tinggal penyelidik. Kesimpulannya, dalam bab 1, penyelidik menerangkan kepentingan AKS dalam pembangunan ekonomi Malaysia. Kesan pandemik COVID-19 terhadap AKS amat dibimbangkan. Seterusnya, cadangan efektif akan dikemukakan melalui hasil kajian. Dalam bab 2 pula, penyelidik melihat dan meneliti kajian-kajian yang lepas. Contohnya, sorotan karya bagi cabaran yang dihadapi, golongan B40, cara perniagaan kecil, mengatasi masalah kos dan beban sara hidup, faktor yang mempengaruhi kesan terhadap kos dan beban sara hidup. Dalam bab 3 pula merangkumi penerangan tentang metodologi kajian, menerangkan kaedah yang digunakan oleh penyelidik, kepentingan memilih kawasan kajian dan menggunakan kaedah kuantitatif untuk menyelesaikan dan menganalisis data. Terima kasih.